Baiklah, bagi pendapat saya berkaitan dengan impak teori Arno dan teori Hertz terhadap pelajar serta pengajaran dan pembelajaran dapat dilihat apabila teori Arno menyatakan bahawa impak tersebut dapat dilihat daripada aspek sosial dan emosi. Perkara ini dapat dibuktikan apabila teori Arnold menekankan bahawa perkembangan individu terutamanya banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor persekitaran sosial. Perkara ini termasuk interaksi dengan rakan sebaya, keluarga dan masyarakat. Oleh itu, dalam konteks pengajaran, guru perlu memastikan keberadaan persekitaran yang menyokong dan memupuk hubungan positif di dalam bilik darjah. Perkara ini boleh mencakupi pelbagai aktiviti yang bersifat kolaboratif, projek perkumpulan dan bimbingan emosi yang sesuai. Daripada sudut teori Hertz pula, impaknya dapat dilihat daripada aspek penyediaan sokongan. Perkara ini dapat dibuktikan apabila teori ini menekankan pentingnya sokongan daripada guru, keluarga dan masyarakat dalam membantu pelajar mencapai matlamat perkembangan serta guru perlu memastikan pelajar menerima sokongan yang mencukupi untuk memenuhi tuntutan perkembangan mereka. Baik, itu sahaja pendapat saya berkaitan impak teori Arnold dan Hertz. Pada pendapat saya pula, teori kematangan Arnold-Joseph ini dapat memberikan implikasi yang berguna kepada proses pengajaran dan pembelajaran sebagai seorang guru. Kerana yang pertama, dalam teori Arnold, dia dapat memberi pemahaman dan perkembangan kanak-kanak, iaitu teori Joseph membantu guru dan pendidik di Malaysia untuk memahami tahap perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak pada peringkat usia tertentu. Ini membolehkan mereka menyusun program pembelajaran yang bersesuaian dengan kebolehan dan keperluan kanak-kanak dalam setiap kumpulan umur. Hal ini kerana dalam setiap kumpulan kelompok kanak-kanak dalam satu umur yang sama, mereka mempunyai tahap perkembangan pemahaman yang berbeza. Jadi sebagai seorang guru, perlulah mengaplikasikan teori-teori yang ada seperti teori jasa ini dalam proses pengajaran ataupun pembelajaran bagi memastikan guru ini dapat memahami tahap perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak tersebut. Untuk teori Heavy Girls, saya dapat menguraikan bahawa teori ini mampu untuk memberi implikasi kepada proses pengajaran dan pembelajaran melalui pelibatan ibu bapa. Ibu bapa di Malaysia perlu diberi maklumat mengenai tugas perkembangan yang perlu dihadapi oleh anak-anak mereka. Mereka boleh berperanan dalam menyokong anak-anak dalam pencapaian tugas-tugas perkembangan ini. Hal ini membawa maksud bahawa sebagai seorang ibu bapa, kita perlulah memastikan ataupun mengetahui tahap perkembangan anak-anak ini agar kita juga mampu untuk membantu mereka dalam mengembangkan lagi perkembangan mereka dalam aspek moral dan juga dalam aspek moral dan aspek-aspek lain. Jadi sebagai seorang ibu bapa, kita berperanan untuk menyokong anak-anak ini agar dapat mencapai pencapaian yang memberasakan dalam perkembangan hidup mereka. Itu sahaja daripada saya. Implikasi yang terakhir bagi teori Arnold terhadap proses pengajaran dan pembelajaran ialah yang pertama, pembentukan sesuatu budaya. Kepekaan ibu bapa terhadap proses perkembangan kanak-kanak ini sangat wajar untuk diberi perhatian kerana kanak-kanak ini dapat belajar tentang sesuatu perkara dan mereka dapat menerokai sesuatu budaya itu mengikut keupayaan diri mereka sendiri. Manakala bagi implikasi yang terakhir bagi teori Hertz terhadap proses pengajaran dan pembelajaran ialah penglibatan guru dan juga rakan sebaya. Guru ini perlu memberi motivasi dan juga panduan kepada murid-murid supaya mereka ini dapat melaksanakan sesuatu perkara tersebut dengan lebih teliti dan tekap dalam aspek yang mereka terokai. Rakan sebaya yang positif akan memberi impak yang baik
terhadap proses pembelajaran murid tersebut.